Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambalik kita tafsir Az-Zahar jilid kelima karangan Dr. Hamka. Jadi kita masih baca surah Yunus ayat 79, 80, 81, 82 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu a'tuni bi kulli sahirin 'alim. Dan berkata Firaun, datangkanlah padaku tiap-tiap ahli sihir yang pandai. A'tuni datangkanlah. Ayat 40. Falamma jaa asratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Maka tak kala telah datang ahli sihir itu, berkatalah Musa kepada mereka, tunjukkanlah apa yang akan kamu pertunjukkan. Alquma antum mulquna. Kita tak lepas, kamu nak lepas lah. Ayat ke-1, 41. Falamma alqu qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amal mufsidin. Maka tak kala telah mereka pertunjukkan, berkatalah Musa, apa sihir yang telah kamu datangkan itu? Sungguhnya Allah akan membatalkannya. Sihir lah. Sesungguhnya Allah tidaklah akan perbaiki amal orang yang la yuslihu 'amal mufsidin. Ayat 82. Yahiqullahu al-haqqa bikalbatihi walau karihal mujrimun. Dan dibenarkanlah oleh Allah barang yang benar dengan kalimah-kalimahnya, walaupun dibenci oleh orang yang durhaka. Tengoklah syarah yang panjang. Firaun sebagai dikatakan tadi tidak mahu percaya bahawa yang dipertunjukkan oleh Musa tadi adalah mukjizat. Dia masih tetap menuduh bahawa itu adalah sihir juga, macam pokok dia buat lah. Sebab itu dia ingin hendak mengadu, berlawan lawan lah. Yang dianggapnya sihir itu dengan sihir pula, nak lawan, berlawan. Tegasnya hendak mengalahkan sihir Musa dengan sihir yang ada pada orang-orangnya yang ahli. Dan berkatalah Firaun, datangkanlah padaku tiap-tiap ahli sihir yang pandai. Ayat 79. Firaun percaya pengaruh Musa akan dapat dijatuhkan apabila dia telah dapat dikalahkan di hadapan khalayak ramai dengan tukar-tukar sihir yang ahli. Itu anggapan Firaun lah. Maka dia perintahkannya kepada orang-orang yang besar penyokongnya itu supaya dikumpulkan, dipanggil ahli sihir dari seluruh pelosok negeri Mesir, supaya mereka mengadu kepandaian dengan musuh dalam satu pertemuan yang besar. Dia yakin kalau sekiranya berpuluh-puluh tukar sihir telah menghadapi satu orang tukar sihir, nescaya akan kalahlah yang satu orang itu. Firaun tidak mahu tahu bahawa rencana itu adalah menentang rancangan Allah. Dia tak cara, ni lawan Tuhan kau, dia tak sepikir. Dia tidak mahu percaya bahawa Musa adalah utusan Allah. Dia berasa dalam hati, adalah tapi saya tak sedar. Dia paksa jiwa dia tak percaya Nabi Musa. Orang yang seperti Musa ini hendaklah dijatuhkan air mukanya di hadapan orang banyak mengikut Firaun. Maka tak kala datang ahli-ahli sihir itu, pangkat ayat 80, tandanya perintah bagi dia telah dilaksanakan dengan baik-baik, dan semua ahli sihir dari kota-kota di sekitar Mesir telah berkumpul dan ditontonkan oleh beribu-ribu manusia. Berkatalah Musa kepada mereka, tunjukkanlah apa yang akan kamu pertunjukkan. Ujian 40. Sebagaimana lebih jelas lagi dalam surah Al-A'raf yang telah terdahulu dan dalam surah Taha kelak, terjadilah terlebih dahulu soal jawab. Sebab ahli sihir itu bertanya, apakah kami mulai dahulu atau engkau? Lalu Musa menjawab, kalianlah lebih dahulu memperlihatkan sihir kalian. Maka bersetujulah mereka dengan anjuran Musa. Mereka lah yang terlebih dahulu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, dan semuanya kelihatan sebagai bergerak-gerak, sebagai menjala-jala. Maka tak kala telah mereka pertunjukkan, pangkat 41, setelah tali temali dan tongkat-tongkat menangkap itu mereka lemparkan ke tanah, kelihatanlah laksana menjala-jala macam ular lah, dan orang banyak telah terpesona melihatnya. Berkatalah Musa, apa sihir telah kamu datangkan itu? Sungguhnya Allah akan membatalkannya. Sekali lagi Musa menegaskan bahawa semuanya itu adalah sihir. Tukar sihir tidak akan beroleh kemenangan apabila telah bertemu dengan kebenaran. Sihir itu akan dibatalkan, akan dipatahkan, akan dibongkar rahsia kepalsuannya oleh Allah. Lalu sebagai telah pula jelaskan dalam surah-surah yang lain, surah Al-A'raf, surah Taha, Asy-Syu'ara dan lain-lain, Musa diperintahkan oleh Allah melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu menjala menjadi seekor ular besar.
Perhatian orang yang beralih dari tongkat dan tali yang bergerak-gerak menyerupai ular tapi bukan ular kepada tongkat yang benar-benar telah menjadi ular, menjadi ular sebenar. Tongkat Nabi Musa itu jadi ular sebenar. Ada suatu tafsir mengatakan bahawa tali temali dan tongkat menongkat atau kasih itu ditelan semua oleh tongkat ular Nabi Musa. Dan setelah habis semua ditelannya, dia kembali lagi ke tongkat. Kalau penafsiran ini kurang kuat, maka perpalingan perhatian orang dari tali temali dan tongkat menongkat tukar sihir kepada tongkat yang benar-benar menjadi ular, itu saja pun sudah menelan segala sihir tukar sihir. Kata siapa telah sungguh tergelerai dengan kehebatan mukjizat jadi ular lah. Sebab mukjizat memang dapat menelan sihir. Sebab itu dia telah ujar ayat sungguhnya Allah tidaklah akan memperbaiki amal-amal orang yang merosak. Ujar ayat 1. Ujar ini adalah pokok yang umum dan jelas dari garis tertentu sunnah Allah, iaitu apabila telah berhadapan berkonfrontasi di antara yang benar dengan batil, namun kepalsuan yang batil mesti terbuka. Inilah suatu kaedah umum dari Tuhan. Percetakan dunia setiap kali menyaksikan percobaan manusia hendak memaksakan suatu pendirian yang salah dan merosak supaya diterima oleh masyarakat. Oleh kerana mereka sendiri pun merasa bahawa maksud mereka adalah merosak, maka mereka korbankanlah seluruh kekuatan mempengaruhi, mempersona, memukau masyarakat dengan susunan kata-kata yang sepintas lalu kedengarannya macam benar tak? Tetapi bila difikirkan secara mendalam, ternyata salahnya. Kaum komunis dan kaum fasis mengajarkan satu teori bahawa walau kata-kata yang dusta sekalipun, kalau selalu diulang-ulang petang dan pagi, siang dan malam dengan tidak mengenal bosan, akhirnya akan terima orang juga sebagai suatu kebenaran. Jadi caranya ialah membuat orang banyak menjadi payah, lelah dan tidak sempat berfikir lagi sehingga menyerah saja dan mengetahui bahawa yang salah itu memanglah benar. Tetapi apa hasilnya? Masyarakat yang dipesona itu tidak normal lagi, tidak ada ketenteraman batin. Baik dari yang memaksakan atau pada yang dipaksakan, kerana kedua pihak sama-sama mendustai diri sendiri. Dan akhirnya kekacauan fikiran itu akan sampai di puncaknya, sebab yang memaksakan tahu bahawa kebenaran yang mereka sihirkan itu tidak terima oleh orang. Lalu kadang-kadang dipaksanya diri sendiri membuat dusta baru. Bahawa masyarakat telah menerima sebab apabila dia bertanya kepada orang yang dipaksa, benarkah yang aku katakan? Kerana takut orang itu akan menjawab benar. Hal yang tidak benar disuruh mengatakan benar-benar. Orangnya pun mengangguk-angguk mengatakan dengan mulutnya bahawa ia benar. Tapi kian lama selalulah timbul pertentangan di antara tidak benar yang dikatakan benar itu dengan kenyataan. Lama-lama sampailah orang kepada kebosanan. Yang dalam ilmu propaganda dinamai redundancy, bosan, kerana seluruh yang diperkatakan hanya yang tidak benar saja. Habis kagum tak benar. Bosan sehingga kian lama, bosan itu kian menjala-jala. Cuma maksakan dengan tidak sedar akhirnya tinggal seorang diri. Maka apabila datang masanya jatuh, tidaklah ada suatu kekuatan pun yang boleh menahannya. Jadi dia paksa-paksa pun suatu masa kalau dia benda berlaut laku siapa orang ni tahu semua torture tu nak sociai tu berlaut laku satu masa nampak lah. Orang akan tinggal juga dah. Jadi benarkanlah oleh Allah barang yang benar dengan kalimah-kalimahnya pakai alfabet dengan yang merosak, yang batil, yang tidak menurut ukuran kebenaran, orang pun akan bosan juga. Dalam kisah Fir'aun ini yang terlebih dahulu bosan dengan sihirnya adalah tukar-tukar sihir itu sendiri. Mereka telah insaf bahawa yang mereka tegakkan dan pertahankan selama ini tidaklah benar sama sekali, hanya sihir untuk menipu orang saja. Sekarang mereka berjumpa dengan kebenaran yang nyata, sebab itu mereka tidak dapat lagi dipesona oleh propaganda kebenaran Fir'aun. Dengan terus terang di hadapan orang-orang banyak, mereka memproklamirkan, mengisytiharkan secara terbuka bahawa mulai hari itu mereka mengakui bahawa yang Tuhan hanyalah Allah dan serangan Musa itulah yang benar. Dan antara itu mereka disiksa, dihukum sangatlah kejam. Tangan kanan dipotong bersama kaki kiri dan lalu disalibkan dan dibunuh. Tapi mereka bersedia menerima itu, mereka rela sebab mereka telah bertemu dengan kebenaran. Allah tidak bertindak dengan kalimah-kalimahnya. Allah telah bertindak dah. Allah telah bertindak dengan kalimah-kalimahnya. Kalimah Allah adalah kalimah takwin. Ada. Kun kata Tuhan. Maka dia pun adalah. Jadilah kata Tuhan. Maka dia pun jadi. Walaupun benci orang yang derhaka. Ujian kedua. Dia nak pasir dakwah yang besar tak terima. Itu jadi tersebarnya dakwah Nabi Musa. Kebenaran telah ditetapkan oleh Tuhan dan kebenaran tidak akan berganjak oleh kekuatan sihir, iaitu sihir dalam segala ragam macamnya. Kebenaran inilah yang tenteram hati berimanya. Yang kicuh, tipuan tidak dapat membelokkannya. Fir'aun dan para penyokornya kalah dalam pertandingan di antara yang hak dengan yang batil. Dia berkuasa membunuh ahli sihir yang telah terpesona oleh kebenaran Musa. Memang matilah ahli sihir itu dan sakit hati Fir'aun terlepas
Kerana dia telah menjatuh hukuman, tetapi dia tidak ingat bahawa yang dihukum sendiri tidak kalah, melainkan menang. Kena hukum tu benar. Mereka puas kerana mereka mati jadi korban dari kebenaran. Yang tidak puas adalah hati malaihi, penyokong-penyokong jadilah. Mereka telah tahu mereka telah tahu bahawa Musa di pihak yang benar. Dalam hati senabari mereka mengaku kepahlawanan ahli-ahli sihir itu, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan buat membebaskan diri dari jalan yang salah yang telah mereka tempuh. Dia salah, tak salah pasal dah tak boleh nak baiki. Pakat orang jahat, orang kelompok apa rasuah ke apa. Dengan isu-isu perkauman ke apa, lepas tu tak boleh nak patah balik, pakai ikutlah rasuah ke dia lepas ke serba ke timur rasuah dah. Inilah akibatnya apabila terlampau sikap melampau dah. Mereka itu telah termasuk orang yang terhaka bersama-sama dengan Fir'aunnya. Mereka benci bertambah benci, sebab itu mereka tenggelam bertambah tenggelam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.